Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah dipertemukan kita sekali lagi pada minggu ni untuk membincangkan satu kitab, iaitu Penawar Hati, yang kita sampai pada hari ini. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang pertama, anggota yang 7. Saya tak pasti, mungkin pagi tadi sebahagian daripada tuan-tuan ada yang berdoa dengan salah satu doa Nabi SAW yang diminta para sahabat untuk baca pada tiap-tiap pagi. Di antara doa yang sunnah pada waktu pagi, iaitu selepas selesai kita daripada menunaikan solat subuh, kita minta doa pada Allah dengan satu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa as'aluka rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ni jangan lepas, jangan tinggalkan. Jadikan kelaziman kita untuk baca tiga benda yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, rezeki yang baik, dan yang ketiganya, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa nampak macam simple, tapi sebenarnya kalau siapa yang berdoa dengan doa ni, kita akan dapat satu kesan yang besar dalam kehidupan kita pada tiga perkara. Tiga perkara ni, yang pertama kita minta ilman nafi'an. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kita minta tiga yang diminta. Okey, tiga perkara. Okey, tiga perkara. Yang pertama kita minta ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Okey, yang kedua kita minta rizqan tayyiban. Rizqan tayyiban. Okey, yang ketiga kita minta wa amalan mutaqabbala. Baik, tiga benda ni kita minta seboleh-bolehnya kita nak. Tengok, ada dua benda kat sini. Yang ni rezeki, yang ni minta rezeki yang baik, yang ni minta ilmu. Baik, di antara rezeki dan ilmu ni, Nabi SAW minta dahulukan ilmu daripada rezeki yang baik. Rezeki ni wang ringgit, kesihatan yang lain-lain, tapi dikhususkan ilmu lebih utama daripada rezeki yang baik. Siapa yang dapat yang pertama ni, insya-Allah dia akan dapat selamat dunia dan akhirat. Sebab tu kita minta yang pertama ni, minta Allah bagi dekat kita ni ilmu yang bermanfaat. Baik, ditanya pada salafun salih, apa ilmu yang paling bermanfaat? Ilmu apa yang paling terbaik? Ada di antara sahabat-sahabat, antaranya sahabat-sahabat kita yang dah pencen. Okey, yang dah pencen, dia orang tanya saya satu soalan, Ustaz, apa ilmu yang paling terbaik untuk kami nak belajar? Sebab macam-macam. Saya pun tanya balik, Pak Haji dah belajar ilmu apa? Setakat sekarang ni lah sampai pencen. Jadi jawapan dia kata, Pak Haji, yang pertama Pak Haji dah ambil belajar, dah register subjek ilmu apa? Ilmu Tarannum. Okey, baik, ilmu Tarannum. Saya kata, Pak Haji kalau dah pakai poliden tu rasanya tak payah sebut dah Tarannum. Sebab apa? Sebab umur 60-70 tahun tu kita bagi orang muda cukuplah Tarannum. Kita ni tak payah. Pasal apa saya cakap macam tu? Sebab Tarannum ni ilmunya masuk dalam bab kita katakan tidak sampai ke tahap fardu ain,
dia hanya sekadar nak mencantikkan pelengkap pada bacaan Al-Quran, mungkin. Tapi dari segi tuntutan dia, kerana ilmu taranum ni hanya sekadar lagu sahaja berbanding dengan ilmu yang lain. Maka apa ilmu yang paling bermanfaat? Kata salafun soleh, ilmu yang bermanfaat ni apa dia? Yang daripada ilmu ni dia menghasilkan rasa takut. Apa saja ilmu yang menghasilkan rasa takut, gerun kita pada Allah, peganglah ilmu tu. Sebab tu kalau ditanya pada kita, kalau kita lihat pada Al-Quran sendiri pun, Al-Quran ni dia ada dua benda. Satu targhib, satu tarhib. Targhib cerita pasal syurga, tarhib cerita pasal neraka, benda yang menggerunkan. Sampaikan Allah kata fadzakir bil Quran liman yaqafu aib. Berikan peringatan pada manusia dengan Al-Quran kepada orang yang ada rasa takut. So benda yang paling terbaik bila ada rasa takut dalam diri. Takut ni kata Imam Al-Ghazali ni dia seumpama macam cemeti. Kita naik binatang tunggangan, naik baral ke, naik keldai ke, naik unta ke, naik lembu ke, kita nak bagi binatang tunggangan kita tu jalan ikut arah yang kita nak, kita gunakan cemeti. Tujuan cemeti itu bukan nak memudaratkan dia, tapi tujuan nak takutkan. Kat rumah letak rotan. Orang bagi petua, kalau nak bagi anak-anak takut, letak rotan. Rotan ni bukan nak pukul anak sampai cedera parah tak, tapi nak menggerunkan dia sahaja. Okey, tujuan nak takutkan. Kerana bila manusia takut, kita kata Imam Ghazali, maka takut ini akan menjadikan dia akan ikut apa yang diminta dia buat. Maka takut ni tujuan untuk memandu kita ke arah benda yang Allah redha. Sebab tu perlukan ilmu yang bermanfaat. Manfaat ni yang dalam arti kata ilmu menghasilkan rasa takut. Kalau makin belajar makin tak takut, ada something wrong. Contoh, kalau belajar ilmu taranum, bukan saya nak kata tak, jangan belajar ilmu taranum, belajarlah kalau tuan-tuan ada masa, silakan. Tapi kalau belajar ilmu taranum ada rasa takut, tak, dia akan menghasilkan rasa megah. Suara sedap, baca pandai, bacaan berlagu, kita baca orang kata wow. Baik, maka ilmu ni menjadikan kelebihan-kelebihan ni dia boleh bawa pergi ke ujub, dia boleh bawa pergi ke riak, boleh bawa pergi ke takabur. Tapi ilmu yang ada rasa takut ni, mustahil orang yang takut pada Allah dia nak takabur. Mustahil orang yang takut pada Allah untuk dia nak riak. Mustahil untuk orang yang takut pada Allah untuk dia ujub pada apa yang dia ada. Tak, mustahil. Sebab tu kita katakan takut ni benda yang paling penting. Baik, yang kedua, ilmu yang menjadikan kita dekat dengan akhirat. Dekat dengan akhirat. Apa saja ilmu yang menjadikan kita ingat akhirat, mendekatkan kita pada akhirat, itulah yang paling terbaik. Bal tu'siruna, Allah kata dalam Al-Quran, bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Berapa ramai banyak manusia ni sukakan benda yang bersifat segera, tapi dia lupa pasal akhirat. Di antara salah satu benda yang menjadikan manusia lalai ni bila dia tertarik pada dunia dan dia tinggalkan akhirat. Allah kata walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, tapi orang masih suka pada dunia. So apa saja ilmu yang menjadikan kita dekat dengan akhirat, itulah ilmu yang paling bermanfaat, menjadikan kita sedar diri berapa lama dah aku hidup, tak ingat akhirat. Sebab tu Imam Ghazali kata, siapa yang umur 40 tahun tak jumpa jalan akhirat, tak kenal ibadat, tak kenal Quran, apa nak buat dekat dia? Takbir dekat dia 4 kali takbir. Faham 4 kali takbir kenapa? Hang ni dah mati dah, elok sembahyang jenazah saja. Okey, baik. Bila umur 40 tahun tak ingat akhirat. So apa saja ilmu yang mendekatkan kita dengan akhirat, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Baik. Baik, tu cukup kita sebut dua tu. Rizqan tayyiban, minta rezeki yang baik, dan yang ketiga wa amalan mutaqabbala, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang Allah terima amal perbuatan kita. Yang paling takut banyak amal tapi tak diterima. Sebab tu kita nak Allah terima. Nak terima ada dua cara. Dua cara ini tergantung dengan satu benda. Apa dia? Dengan ilmu. Dengan ilmu lah menjadikan amalan kita ni kita dapat laksanakan amalan yang kita buat tadi tu dengan betul dan tepat. Dan dengan ilmu juga, supaya kita tak jadi riak. Maksudnya nak jadi riak ni, macam mana nak kena riak ni? Kena melalui satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang kita sedang belajar pada hari ini, iaitu ilmu tasawuf, supaya kita tak terjebak dengan perkara yang sia-sia sehingga menyebabkan amalan kita tak diterima oleh Allah. Baik. Itu mukadimah kita pada pagi ini.
muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari itu kita dah baca muka surat 3, muka surat 4 tentang pendahuluan kan. Kita nak bincang tentang anggota yang zahir ni. Bila kita bercakap pasal ilmu tasawuf, kita nak cerita pasal mata, kita nak cerita pasal telinga, kita nak cerita pasal lidah, kita nak cerita pasal perut, kita nak cerita pasal faraj, kita nak cerita pasal dua tangan, kita nak cerita pasal dua kaki. Ni semua nikmat yang Allah bagi dan Allah akan tanya balik kita besok ke akhirat. Baik. Dan ingat juga kata pengarang kitab ni, Allah bagi nikmat dengan nikmat yang amat besar. Maka jumpa ada muka surat 4 tu. Ni kita baca bacaan cepat sebelum kita masuk muka surat 6. Saya buat buku ni. Kalau salah buku pula ni. Penawar hati. Okey. Siapa yang tak ada buku ni, ada jual lagi ke? Ada kat belakang? Ada satu saja. Siapa yang tak ada, kalau nak boleh ada kat depan satu lagi. Dah ada dah. Okey. Tak jumpa muka surat. Okey. So muka surat 4, saya ambil kesimpulan daripada muka surat 4 sebelum kita masuk muka surat 6 insya-Allah. Jumpa Okey. Siapa tak jumpa, pendek umur. Cari sampai jumpa. Baik, sambung balik. So, jumpa. Ada muka surat yang lain. Kalau ni cari saja hak pendahuluan hari tu. Saya duk bincang hak pendahuluan. Jumpa. Muka surat 2. Saya punya muka surat lain sikit. Patutlah. Betul? Betul Syed? Lain sikit. Cetakan baru lain sikit. Okey. Tengok yang ada ayat surah Yasin tu dengan surah Fussilat tu. Yang tu. Jumpa. Dah jumpa dah. Kan kat mana tak cerita ni tak jumpa. Yang ni lagi lain tu. Ni lagi lama ni. Ni cetakan asal ni. Yang ni baru nama kitab kuning. Okey, masya-Allah. Tengok. Lama dah. Ni lagi lama. Kejap. Lagi lama. Kita nak tengok muka surat berapa dah kita sampai. Ya betul yang ada Yasin tu. Ni. Ni kat sini. Okey, jumpa dah. Muka surat berapa ni? 4. Muka surat 4. Yang kitab kuning muka surat 4. Kitab kuning. Baik, saya sambung balik. So, Allah nak suruh kita kenal nikmat. Jadi bila nak kenal nikmat, kita nak kena tahu dulu apa dia nikmat ni. Antaranya nikmat anggota panca indera. Kita ada 7 anggota yang Allah bagi dekat kita. 7 anggota ni kita dapat rasa nikmat dia. Kita dapat rasa nikmat dia. Baik. Di antaranya 7 ni yang kita baca sebelum ni, mata, telinga, lidah, perut, faraj, 2 tangan, 2 kaki. Faraj pun Ustaz, kemaluan pun. Ya, kemaluan pun. Siapa baca kitab Imam Ghazali ni, satu tajuk bab menjauhi zina. Kitab saya baca kat situ, saya tertarik dengan kata-kata Imam Ghazali sebab ada setengah orang dia tak nampak nikmat ni untuk apa. Apa tujuan Allah bagi nikmat, semua benda nikmat-nikmat ni kat manusia? Apa tujuan nikmat? Baik, contohnya nikmat tangan, jemput cekodok, pegang cekodok, boh dalam mulut, masuk dalam mulut, mulut rasa pula sampai ke otak, masya-Allah sedapnya. Balik ke Kedah 3-4 hari lepas, pergi jalan, terserempak dengan kawan, duduk usung jala ikan. Tanya dia nak pergi mana. Dia kata, Ustaz, balik bila? Dah 2 hari balik. Dia kata, tunggu sekejap, saya nak menjala udang. Dapat udang, Ustaz boleh bawa balik ke rumah. Tunggulah sekejap. Dia menjala dapat udang, bagilah kat saya. Dia kata, saya tanya dia nak masak apa ni. Dia kata, balik, Ustaz buat cucuk udang. Sebab udang bau. So buat cucuk udang. Kita buat cucuk udang, masya Allah sedapnya. Pasal apa? Sebab udang bau. Tengok seronok, pegang, boh dalam mulut. Jadi ni semua nikmat, dia panggil nikmat. So nikmat ni menyedapkan kita. Kaki, tangan, mata, telinga, semua benda yang Allah bagi. Baik, apa tujuan Allah bagi kesedapan ni? Nikmat-nikmat ni apa tujuan Allah bagi? Tujuan Allah bagi dengan supaya kita dapat compare. Kata Imam Ghazali ni, nikmat ni semua Allah ciptakan untuk manusia supaya manusia kena compare. Untuk tujuan compare. Apa dia compare ni Ustaz? Compare ni supaya kita dapat bandingkan. Nak bandingkan dengan apa ni Kak Pi'ah? Nak bagi Kak Pi'ah faham. Tujuannya nak bandingkan dengan akhirat. Hak kita dapat kat dunia ni, kepala otak ni kalau ada ilmu yang bermanfaat, dia akan fikir akhirat. Semua nikmat hak kita ada ni, bila dia sambung ke akhirat ni, dia akan dapat manfaat dia. Macam mana maksudnya?
Setiap nikmat yang Allah bagi dekat dunia, Allah nak suruh kita banding dengan akhirat. Kalau hak dunia ni punya seronoknya, punya sedapnya, pergi ke satu tempat, nikmat mata Allah bagi kita dapat tengok, Masya Allah. Biasa pergi umrah, naik kapal terbang, duduk seat ekonomi, kursi kecil, sempit, duduk pula 3 orang. Sekali dapat peluang naik business class. Business class pula dapat naik pula tempat VVIP betul-betul. Macam bilik dia bagi kat kita. Nak tidur berbaring, menelentang pun boleh. Okey. Kemudian sampai pramugari tu dia hafal nama kita. Dia sebut nama kita, dia bagi menu, pilih nak menu apa. Nak makanan Asia ada, nak makanan apa nama western ada. Boleh pilih kat situ. Bagi lagi dekat kita macam-macam benda. Kemudian nak masuk ke KLIA, kebetulan kita bawa VVIP, kita boleh ikut laluan Perbunga Raya tu kan. Okey, untuk VIP tu. Kemudian tak lalu kawasan immigration, tak lalu lagi dah. Sampai ada orang sambut kita masuk ke Raudhah, ada polis tolong iring kita masuk ke dalam Raudhah sebab kita bawa VIP. Baik, kita seronoknya. Orang tanya saya, Ustaz bagi kesimpulan sikit. Saya kata kalau yang dunia berjalan, orang iring, kita ni VVIP macam mana kalau satu hari kelak kita jadi VVIP ke akhirat. So, apa saja nikmat hak Allah bagi kat dunia ni, supaya Allah nak suruh kita comparekan dengan nikmat kat akhirat. Kalau hak dunia ni pun dah seronok sangat-sangat dah, macam mana gamaknya nikmat yang ada kat akhirat? Ustaz cerita sikit lah, sikit-sikit saja. Nikmat syurga, hak paling common sekali. Sebenarnya nikmat syurga ni tak ada common. Faham bahasa common? Common yang orang utara panggil apa, orang Melaka panggil kalau common, bukan common English, common bahasa Kedah. Ni koman betul. Apa nak kata koman? Biasa je, tak ada apalah kau ni. Apalah punya bahasa Melaka mungkinlah habau orang kali, habau. Baik. So koman maksudnya tak, nikmat syurga ni tak ada hak biasa, semua luar biasa. Hak paling rendah dah. Sebenarnya tak ada yang paling rendah pun. Tapi tak apa, ambil satu benda lah hak mungkin orang tak pandang. Orang mungkin pandang minuman, makanan, singgah sana, tempat tinggal. Tapi kita ambil alas kaki. Okey? Alas kaki ahli syurga ni, dia ada alas kaki dia, tempat dia letak kaki. Sekiranya diambil alas kaki ahli syurga ni, diturunkan kat dunia ni, alas kaki tu, dunia dengan segala isi dunia pun tak boleh nak compare dengan alas kaki ahli syurga. Baru alas kaki, tak cerita lagi yang lain. Alas kaki pun dunia dan segala isi dunia tak boleh nak compare. Macam mana nak compare dengan yang lain? So kalau dah sampai macam tu, bayangkan tengok kita hari ni nikmat hak kita dapat ni, supaya kita dapat kenang balik ke akhirat. Ya Allah, kalau hak dunia ni pun dah seronok, bagaimanalah dengan keadaan ketika berada di akhirat kelak. Baik, itu maksud dia nak ceritakan Allah bagi nikmat banyak sangat dekat kita. Tapi nikmat juga, awas. Pasal dalam surah Yasin Allah kata, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ni bila ni? Hari akhirat. Nakhtimu ala afwahihim, kami peteri, kunci mulut, tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka bercakap. Maksudnya apa tangan yang dia telah buat, nikmat yang dulu Allah bagi dekat dia ni, tangan besok akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki hak boleh berjalan, hak boleh sepak, hak boleh tekan minyak ni, semua Allah tanya balik. Bima kanu yaksibun, apa yang dia telah buat dulu. Maknanya nikmat ni Allah akan tanya balik setiap nikmat. Nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, semua Allah tanya. Kalau dah macam tu, rasa-rasa lama mana nak duduk ke akhirat ni? Kalau kita tak manfaatkan sungguh-sungguh, kalau kita tak kenang nikmat yang Allah bagi ni, kalau kita tak gunakan pada benda yang Allah nak, macam mana caranya untuk kita nak jawab balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ayat ni ayat yang menggerunkan, menakutkan. Pak Haji, ruginya Pak Haji hidup 70 tahun, Allah bagi tangan, tapi esok ke akhirat tangan dia tak boleh bantu dia sikit pun. Tangan tak boleh bantu nak buat apa, nak pegang ni, nak berjalan ni, nak pegang jambatan, titian surat, tangan tak boleh bantu. Waktu tu dah jadi apa? Jadi OKU. Kaki tak boleh bantu.
Waktu kita nak berjalan titian surat ni, kaki ni penting. Kalau kaki tak banyak berjalan pergi tempat majlis ilmu, kaki tak banyak berjalan pergi ke sembahyang jemaah, kaki tak banyak berjalan pergi ke bantu orang, macam mana kaki tu boleh berjalan ke atas titian surat? Orang yang berjalan ke atas titian surat tu ada malaikat yang duk kait dia pula datang jatuh kat dalam neraka jahanam. Titian surat ke atas, neraka jahanam kat bawah. Maka orang beriman berjalan pakai cahaya, berjalan dengan pahala yang dia bawa, berjalan dengan amal yang dia pernah buat. Dan orang yang tak ada amal ni, dia berjalan boleh berjalan sampai sekerat, maka dia akan dicakuk dengan satu cakukan, akhirnya dia terpelanting jatuh kat dalam neraka. Nak jalan pun tak boleh. Dan orang yang terakhir sampai di syurga adalah orang yang berjalan dengan mengesot. Mengesot dia berjalan. Bayangkan tengok mengesot, mungkin ada sikit kebaikan daripada kaki. Tangan tak ada, tangan tak boleh jalan, jadi kakilah mengesot. Mengesot ni macam mana? Duduk ni berjalan bergerak sikit. Ketika mana kaki dia ada cahaya sikit, dia berjalan. Cahaya terpadam, dia duduk diam. Maka itulah keadaan. Maknanya macam mana kalau orang tidak memanfaatkan nikmat yang Allah bagi pada perkara kebaikan, macam mana benda ni nak bantu dia ke akhirat? Baik, hak paling kita takut bila Allah tanya soalan. Contoh, kita ada buat salah, datang kelas, ada seorang budak daripada Kedah. Budak ni dia pergi belajar dekat Syria. Pergi belajar kat Syria, dia bawa lagi penyakit perangai pemalas dia yang dulu-dulu. Masuk kelas, ramai macam ni lah. Tok guru ni pula nama Syekh Ridwan. Syekh Ridwan ni, ya Allahu Akbar, dia garang tak pukul, tapi dia ni menggerunkan. Kalau dia lalu kat kelas, semua orang akan diam, tunduk kepala. Dia masuk kelas ni, tak ada siapa pun angkat kepala, semua kami akan buka buku macam ni. Termasuk budak Kedah tu, duduk diam tu. Dia kata angkat kepala, pegang pen, tulis. Okey, tak pen. Angkat kepala. Semua tegak, tak ada seorang bergerak dan menyembang. Dia pun kata, okey, aku dah terangkan, aku dah ceritakan, korang dah catat, balik hafal, esok tasmih. Saya duk kira dalam kelas ada 40 orang. Nama saya bukan nama pertama, nama saya nama yang hujung-hujung. Saya kata 40 orang 1 jam. Tak sempat sampai nama aku. Saya tak hafal lagi lah. Minggu depan, kalau saya tak hafal esoknya, maknanya kelas tu akan datang balik minggu depan. 1 minggu tempoh masa yang cukup untuk saya hafal. Tak hafal, balik rumah duk relax, tak hafal. Besoknya budak Kedah tu pun datang masuk kelas, duk diam. Guru tu pun datang. Dia pun duduk sekejap, bagi salam, buka majlis semua. Dia pun panggil, Muhammad Najib, sila datang ke depan. Saya kata, mati dah aku. Saya orang pertama kena panggil. Saya kata, macam mana dah, dia tahu saja aku tak hafal, nama saya panggil. Dia pun cakap, okey, sekarang baca. Saya diam. Aku cakap baca, saya diam lagi. Aku cakap baca, saya nak baca apa dah, memang tak hafal. Bila sudah tak hafal, apa buat? Kita takut. Mula-mula tu kita rasa lega lah. Nama aku tak panggil. Seronok walaupun tak buat. Tapi bila dipanggil, Allah, kita pun dah tak tahu. Saya datang ke depan, macam ni lah guru dia duduk tepi macam tu. Saya datang berdiri depan dia. Bila saya tak boleh jawab, dia bangun berdiri. Itulah kali pertama orang duk cerita penampar Jepun. Penampar Arab lagi dahsyat. Kemapang dia bagi kena penampar Arab. Saya diam, tunduk, jatuh kopiah kat bawah pun saya tak ambil. Bangun seorang sahabat saya daripada Algeria. Dia bangun, dia kata, Syekh, bukankah ada larangan daripada tampar pada bahagian muka? Ada hadis menyebut tentang larangan tampar pada bahagian muka. Kata Syekh ni dekat dia, engkau duduk, aku tahu apa yang aku buat. Dia kata, budak ni tidak ada ubat yang paling mujarab, melainkan penampar saja paling mujarab untuk dia. Tapi sungguh lepas makan penampar tu, saya ingat sampai ke hari ni hak kena apa. Tu orang kata kadang Tok Guru ni dia kenal anak murid dia. Ada anak murid yang cukup dengan nasihat, ada anak murid tak boleh, tak makan saman, dia kena lebih daripada tu. Saya mungkin hak tak makan saman tu tadi. Tapi saya puji Guru Syekh Ridwan tu, insya-Allah saya memang hormat sampai ke hari ni, selalu doakan dia. Dia kata besoknya dia panggil saya pergi ke bilik guru. Dia kata, Najib, sebenarnya aku bukan tampar engkau, tapi aku tampar setan yang bertenggek kat muka kau. Setan tu dah lari dah, dia kata. Sekarang kau dah tak ada setan lagi, kau belajar betul-betul. Bagus lunaknya seorang guru bila dia mengajar anak murid. Alhamdulillah. Tapi itulah maksudnya, kita akan rasa takut. Kalau yang kat dunia kita buat salah, orang panggil takut, depan hakim takut, bagaimana dengan Rabbul Jalil, Allah yang nak panggil kita? Ayat ni ayat yang menakutkan, ayat surah Fussilat ni. Apa Allah kata?
wa ma kuntum tastiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah kata ketika kamu berselindung dulu kat dunia, kamu buat dosa selindung-selindung, dosa tangan, dosa kaki, dosa mata semua, bukankah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit badan kamu jadi saksi? Tangan kanan buat jahat, tangan kiri tak tahu. Okey, kaki buat jahat mungkin tangan tak tahu. Kita orang lain tak tahu, kamu rasa semua orang tak tahu. Tapi kalau kamu tahu, semua akan jadi saksi. Akan tetapi kamu sangka Allah tak tahu kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara sembunyi itu. Kita dah rasa Allah tak tahu, tapi tak, Allah tahu. Macam mana Allah tahu? Allah kata wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hari ketika dibawa pesalah-pesalah ni nak bawa pergi ke neraka, mereka dibahagikan dengan kumpulannya. Geng-geng dia besok ni dibawa mereka pergi ke neraka. Hatta iza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum. Waktu mereka dibawa ke pengadilan Allah ni, Allah akan minta penyaksian telinga. Alam ya'tikum rusulun minkum, tak ada ke datang seorang rasul pada engkau, yatluna 'alaikum ayatihi wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Rasul tu tak bacakan kepada engkau ayat-ayat Al-Quran dan bagikan peringatan pada engkau tentang hari ni? Apa jawab orang tu tadi? Ada telinga ni? Qalu bala, ada orang cakap, kami dah dengar dulu tapi kami tak peduli. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum. Mata pun dah minta penyaksian juga. Mata ada, okey, dapat tengok ke tak dapat? Okey, engkau dah dapat tengok kan pelbagai benda Allah ciptakan iktibar atas muka bumi ni supaya ambil iktibar, tak nampak juga. Baik, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Paling dahsyat sampai kulit Allah tanya. Kulit pernah pakai dulu dekat dunia, pakai kain apa, rasa nyaman, rasa panas, rasa sejuk, rasa sedap, semua dapat rasa kat kulit. Kulit pun Allah tanya. Sampai kan tuan mempunyai badan ni dia punya tak puas hati sebab kulit dia berkata, dia cakap dekat kulit dia sendiri, dia kata, pasal apa engkau pergi bercakap, engkau duduk dengan aku? Kata kulit tu tadi, dia kata bukan aku nak cakap, walakin, dia kata tapi Allah yang jadikan kami dapat berkata-kata. Kulit boleh bercakap ke akhirat. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi nikmat. So nikmat akan diminta, ditanya balik, sebagaimana kita ceritakan pada 2 minggu yang lepas. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah akan tanya pada setiap manusia tadi atas setiap nikmat yang dia dapat dah kat dunia ni. Semua Allah akan tanya satu persatu. Allah akan tanya kita. Baik, oleh disebabkan kerana itu, maka kita, biarlah kita katakan kita ni jadi orang yang mungkin tercorok dekat dunia, kita tak ada apa-apa, tapi sekurang-kurangnya kita mungkin tak banyak memberi, tapi kita boleh buat. Banyak benda, tangan kita ada pahala Allah jadikan. Kalau siapa baca hadis, dalam hadis 40 kan, Allah ciptakan tubuh badan manusia ni ada 360 anggota badan, 360 sendi ni. Badan kita ni 360 sendi. Pada setiap sendi itu Allah jadikan pahala. Ruginya orang yang tak gunakan sendi-sendi dia untuk menghasilkan pahala. Contoh, saya duduk lenggang kangkung, duduk kat atas kerusi pula sedap. Okey, kita duduk sandar elok, tengok apa cerita sinetron 2.5 3.5. Baik, tengok sinetron dapat pahala? Tak dapat apa. Kalau tak ada dosa pun at least tak ada pahala. Baik, sekarang daripada saya duduk, saya nak bangun berdiri. Kat mana tempat saya nak pergi? Saya nak bangun berdiri, saya nak ambil pergi ke rak Al-Quran. Katakan saya bangun berdiri. Okey, kalau saya pergi dekat rak ni, saya ambil Al-Quran yang ada dekat rak saya pegang. So pemain duduk balik. Baik, rasa-rasa macam mana kiraan pahala Allah bagi? Kiraan pahala. Adakah kiraan pahala ketika saya buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru pahala masuk? Tak. Pahalanya, pahala pertama, man hamma bihasanatin, siapa yang niat nak buat baik, niat lintasan masuk dalam kepala nak buat baik, falam ya'malha, kalau niat nak baca Quran, alah, tak jadilah baca Quran, nak buat benda lain. Niat dia belum buat lagi, kata bahallahu lahu hasanatun kamilah. Niat nak buat baik dia belum buat, Allah dah tulis, dah bagi dah satu kebaikan. Belum buat dah dapat kebaikan dah. Baiknya Allah tak buat lagi, baru niat dah dapat, dah ditulis dah pahala.
Wa i'malha, tapi kalau dia buat, katabahallahu lahu asyaratul amsalihah, Allah nanti tulis dekat dia 10 kebaikan. Kalau buat digandakan jadi 10, kalau tak buat dapat 1 kalau dah niat. Baik, kemudian dah 10 tu macam mana pula pecahannya? Waktu kita duduk, saya bangun nak ambil Al-Quran, saya akan bangun, saya akan gunakan 2 tapak kaki untuk berdiri, tangan saya akan bangun. Bila saya berdiri saja ni, kesemua sendi saya yang berjumlah 360 sendi ni tadi, semua akan berfungsi serentak waktu tersebut. Jari, tumit, buku lali, lutut, paha, punggung, tangan, bahu, semua akan bergerak berjalan. Bayangkan tengok saya jalan langkah, berapa langkah ke sini, 360 tadi dikira berdasarkan langkah. Semua 360 sendi tadi, pahala. Bayangkan tengok baiknya Allah. Baik, kita pun start baca. Bila seorang dia baca Al-Quran, nampak simple, gunakan lidah. Tapi sebenarnya banyak pahala dia dapat. Pahala macam mana? Orang yang baca Al-Quran, dia pakai lidah, pakai tak? Pakai. Bibir mulut pakai? Pakai duduk belah. Gigi pakai tak? Pakai juga. Kongkong pakai? Pakai juga. Dada pakai? Dada orang pakai. Perut rasa-rasa pakai? Tak pakai pun tak? Pakai tak? Apa tujuan perut? Perut pakai. Waktu baca Quran, perut pakai ni. Nak angin, nak lepaskan, nak tahan, semua. Baik. Tangan pakai tak? Pakai tangan nak buka Al-Quran, nak tunjuk. Sebab tu orang tua-tua dulu dia amat beradab, suruh tunjuk. Pasal at least pada tunjuk itu ada pahala. Quran ni apa yang ada kaitan dengan Quran, kita dapat pahala. Perut. Baik, yang terakhirlah nak tanya, kaki rasa-rasa pakai tak baca Quran? Kaki tunjuk ke mana kaki? Oh, duduk. Okey. Kaki pun pakai, duduk. Tapi kalau siapa yang jadi imam, dia tahu. Siapa jadi imam, bila dia baca Quran jadi imam ni, waktu ayat tinggi tu, kalau saya, kaki saya akan tekan sikit. Tekan gear nak naik tinggi kan. Kaki pun tekan. Adakah semua benda tu, afahasibtum annama khalaqnakum abasan? Adakah kamu sangka kami ciptakan semua benda kamu sendiri sia-sia saja-saja Allah nak ciptakan tangan anggota? Tak. 360 sendi ni semuanya ada kebaikan. Hadis ni diletakkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Banyaknya cabang ataupun cara nak dapatkan kebaikan melalui sendi-sendi yang kita ada tu tadi. Maka semua benda ni Allah akan tanya, dan besar manfaat kalau kita dapat manfaatkan, dapat gunakan ke semua sekali. Baik, jom kita tengok bab yang pertama, anggota yang 7. Baik, bab nombor 1, anggota yang 7. 7 tadilah. Bab ini ada 7 pasal, bukan cari pasal, 7 pasal. Betul lah, sebab ada 7 perkara, so 7 fasal. Apa dia makna fasal ni? Okey, fasal ni macam cari fasal ke Ustaz? Pasal ke fasal? Dia daripada kalimah faslun. Okey, pasal ni asal daripada kalimah faslun. Apa dia faslun ni? Okey, fasal ni 1 pasal, 2 fasal, 3 fasal. Fasal ni pembahagiannya. Fasal ni maksudnya dibahagi-bahagikan dia. So 7 fasal, 7 pembahagian. Bila kita katakan 7 fasal ni apa? 7 pembahagian dia. Baik. So pembahagian yang pertama, fasal 1 adalah bab mata. Baik, mata. Mata ni dalam bahasa Arab ni dipanggil apa? Ainun. Mata ni ainun, Allahu Akbar, ainun. Ainun ni benda yang digunakan untuk tujuan melihat. Baik. Sebab itulah mata ini disebut di dalam Al-Quran, disebut kalimah mata banyak tempat. Nanti kita akan bacakan ayat-ayatnya. Dan mata ini di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, sehingga ditanya berkaitan tentang mata ni, afala tubsirun, adakah kamu tak nampak? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, manusia pasal apa tak guna mata tengok pada bagaimana kami ciptakan unta? Wa ila samai kaifa rufi'at, pasal apa tak guna mata tengok langit yang kami angkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat, pasal apa tak guna mata tengok gunung yang kami tegakkan dia? Sampai macam tu Allah sebut lagi dalam ayat Quran, qulin zuru, katakan pada mereka wahai Muhammad, guna mata tengok.
Maza fis samawati wal ard. Apa yang ada kat langit dan apa yang ada kat bumi. Masuk pula kitab Jawharatul Tauhid. Wajzim bi anna awwalan mimma yaji ma'rifatun wa fihi qulfun muntasik fanzur ila nafsika thumma intaqil lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'an hikami, sampai ke akhir kitab Jawharatul Tauhid. Allah kata macam mana cara nak kenal Allah? Melalui mata manusia dapat kenal Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian pasal apa tak tengok? Pasal apa tak tengok sendiri apa yang kami ciptakan? Maknanya mata ni Allah jadi gunakan dia pelbagai nikmat yang amat besar. Sebab tu orang yang tak ada mata, tahu apa kelebihan orang tak ada mata? Orang yang buta. Sebab tu kalau siapa yang ada saudara mara, sahabat handai yang buta mata, jumpa dia cakap kat dia ahli syurga. Kalau dia orang yang melazimi agama, orang yang solat jaga, tolong minta doa, boleh tak tolong doakan aku, engkau adalah ahli syurga. Berdalilkan dengan hadis yang muttafaqun alaih, siapa orang, kata Nabi SAW, yang Allah ambil 2 biji mata dia, maknanya apa? Dia buta. Nescaya Allah akan gantikan kepada dia di akhirat kelak, iaitu balasan syurga. Siapa yang mata buta, Allah balas syurga bagi dia, sebab dia tak ada nikmat ni. Kalau kita kata 2 mata je kot, kaki ada, tangan ada, tak. Sebab mata nikmat yang amat besar. Dengan nikmat mata tadi tu Allah gantikan balas dengan syurga siapa yang Allah ambil nikmat mata dia. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana Allah ciptakan mata. Mata ni bukan calang-calang anggota, sehingga dibalas mata ni dengan syurga, menunjukkan mata ni satu benda yang amat besar, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan jadikan kepada manusia. Ada satu kisah, saya tak tahu, mungkin saya cerita dah minggu lepas ke tidak, saya pun tak ingat. Ada seorang budak umur 10 tahun. 10 tahun dia hafal Quran. Dia buta tapi hafal Quran. Siapa jadikan dia hafal Quran ni? Mak bapak dia. Macam mana cara mak bapak dia ni didik dia supaya dia hafal Quran? Mak bapak dia baca Al-Quran dekat dia tiap hari sampai anak dia boleh hafal Quran. Ketika berusia 10 tahun, khatam 30 juzuk, khatam hafal. Ketika itu datang wartawan sebab takjub, budak 10 tahun khatam Al-Quran, buta, hanya menggunakan telinga. Tanya pada dia, adik, okey, nak tak kita pergi berubat supaya mata ni dapat celek? Tapi budak ni budak yang luar biasa. Apa jawab dia? Dia kata tak apa. Dia kata dia tak nak. Sebab apa dia tak nak? Dia kata sebab dia lebih teringin untuk dapatkan syurga ke akhirat kelak. So dia kata saya tak ada dunia, tak ada mata kat dunia, mudah-mudahan dengan kekurangan saya Allah gantikan dengan kelebihan dekat akhirat kelak. Bayangkan tengok budak umur 10 tahun cakap macam tu. Baik, ditanya lagi, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mata dia ni boleh tengok balik, celek balik, apakah benda pertama yang dia nak tengok? Dia pun kata benda pertama yang dia nak tengok adalah Al-Quran. Mata kalau dia boleh tengok balik, dia kata benda pertama dia nak tengok adalah Al-Quran. Yang kedua nak tengok mak bapak dia yang mengajarkan dia Al-Quran pada waktu tersebut. Sedangkan kita yang ada mata, daripada terang sampai jadi rabun balik, tak baca-baca juga Al-Quran, bukan. Itu kita ambil pengajaran daripada apa yang kita sebutkan. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bahawa matamu itu dijadikan Allah bagimu kerana faedah duniawi dan ukhrawi. Setiap benda yang ada pada diri kita ni, dia mesti ada 2 faedah. Faedah dunia pun ada, faedah akhirat pun ada. Baiknya pengarang ni, dia bagi kita nampak. Sebab tu kita katakan ilmu ni diberikan pada kita satu knowledge. Mata ni untuk dunia untuk apa? Untuk akhirat ni untuk apa? Tapi kalau kita tak belajar, kita duk sangka mata ni untuk tengok aje lah. Tapi sebenarnya kalau kita baca yang ni, kita akan dapat lihat besarnya nikmat mata yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kita. Baik, sekarang kata pengarang, faedah ukhrawi itu dia kata pandang kepada langit. Faedah akhirat, pandang kepada langit, pandang pada matahari, pandang pada bulan, bintang dan lainnya, supaya engkau berdalil dengannya atas adanya Allah Ta'ala, keesaannya dan atas kekuasaannya. So pendek kata, hak panjang ni nak ringkaskan jadi apa? Nak kenal Tuhan dengan mata tu tadi.
Dengan mata ni lah kita dapat kenal, dapat rasa yakin tak ada lah Tuhan lain. Tuhan tok pekong ke, daripada pergi sembah ke, busuk ke, pokok ke, bintang pun. Tak, tu bukan Tuhan. Kami tahu kerana kami dapat tengok sendiri langit, bumi, malam, siang. Ni tak ada yang lain melainkan Allah saja yang ciptakan. Mendatangkan keyakinan pada kita bila kita tengok objek-objek yang besar ni. Ni semua Allah suruh kita tengok. Baik, maka apa tujuannya? Tujuannya supaya kita dapat kenal Allah. Sebab tu di sana Nabi SAW ketika bangun daripada tidur. Ni bukan ada orang kata ni petua tok guru, bukan petua tok guru, ni daripada sunnah. Nabi SAW bila dia bangun daripada tidur, apa dia buat? Selepas dia baca doa. Doa apa? Doa bangun daripada tidur. Allahumma barik lana fima bukan. Bukan doa tu kan? Doa lain. Okey, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, kita baca doa tu. Bila baca doa tu apa Nabi SAW buat? Dia gunakan dua belah tapak tangannya, diletakkan pada mata, pada mukanya tu digosok. Digosok apa tujuan gosok ni? Nak buangkan rasa mengantuk dan mukanya yang baru bangun tidur tu gosokkan muka. Ni sunnah ni, bukan saya saja. Kadang bangun. Ni bukan saja sebab adat kebiasaan, tak. Sunnah bangun tidur, sapukan tangan pada muka, gosokkan, hilangkan apa dia panggil, apa tidur apa, bekas tidur tadi yang ada kat muka kita tu dengan disapukan. Ni terapi ni bukan selama prima bangun tarik silap apa, bukan. Sapu kat muka dulu. Baik. Waktu sapu itulah Nabi SAW membacakan petikan ayat. Tekan ayat apa? Ayat 1000 dinar ke? Bukan juga. Ayat pengasih ke? Bukan juga. Habis tu ayat apa? Ayat yang dipanggil ayat dalam daripada surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Baik, satu ayat yang cantik untuk kita teliti. Bila Nabi SAW bangun, maka dia membacakan petikan ayat ni. Ada tok guru pondok apa dia buat? Dia kata petua supaya kita rasa bersemangat. Waktu bangun awal malam ni pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, pukul 5 pagi ni, waktu bangun tu nikmati rasa malam. Orang kampung dulu-dulu dia tidur tengah padang pasir semua. Kita tidur macam rumah saya tengah hutan, 4 biji rumah, keliling tu kat dalam hutan. Kemudian tanah dia berwarna putih, tanah berpasir. So tidur malam kadang tak tutup tingkap. Kadang biar tingkap terbuka, kadang kan kita nampak bangun tengah malam nampak bulan dia suluh, dia datang cahaya bulan tu celah-celah daun tu kena pula tanah yang berwarna putih, dia keluarkan satu cahaya. Kita nampak suasana malam yang masya-Allah amat indah. Udaranya nyaman. Pasal apa udara tengah malam nyaman? Pasal spesies Abu Jahal tak bangun lagi, spesies Abu Lahab tak bangun lagi, spesies Firaun pun duk tidur lagi, spesies Qarun pun duk tidur lagi. Pukul 8 pagi kita dah sekabut sebab spesies ni semua dah bangun dah. Okey, tengah malam hak bangunnya orang beriman saja. So pergi kat tingkap, tengok kegelapan malam, kalau ada bulan tengok bulan, tengok langit yang ada bintang sambil baca ayat tu. Insya-Allah sungguh kalau tanya petua nak bagi rasa seronok, kekuatan ketika bangun malam, itulah dia. Cuma Nabi SAW dia bangun terus dibacakan waktu sapu pada muka tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, peredaran malam siang, la ayat, petanda liulil albab, orang yang hati celik. Orang yang hati celik maknanya orang yang sentiasa memikirkan tentang kekuasaan dan penciptaan Allah ketika bangun. Sebab tu sungguh tak rugi kalau kita gunakan mata ni untuk tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pada kita. Baik, dia kata lagi. Dan lagi dia kata, faedahnya untuk melihat Al-Quran. Kalau dah mata celik, ya Allah ruginya, mata tak boleh tengok Al-Quran. Tanya pada pakcik-pakcik kita ni, ayah-ayah kita ni, hak mata dah rabun. Apa perasaan bila dah baca Al-Quran dah tak nampak dah? Allahu Akbar. Saya kira tu satu nikmat hak besar Allah tarik dekat kita. Tak nampak makan nasi tak apa lagi, orang boleh suap. Tapi kalau tak nampak baca Quran, Allah dah tarik satu nikmat yang paling besar.
Ada satu orang di Melaka ni, saya tak tahu kenal ke tak kenal orang Melaka lama. Pernah tahu tak ada dulu ketua polis Melaka tahun 70-an dulu. Datuk tinggal kat Tengkera sana. Datuk Majid, siapa pernah perasan? Kenal? Dia bekas Suruhanjaya Polis Melaka dulu, Datuk Majid nama dia. Tak kenal? Umur 96 tahun. Saya kira mungkin 98 sebab saya jumpa 5-6 tahun lepas. Waktu tu 96 tahun. Isteri dia 92 tahun, dia 96 tahun. Lebih kurang beza umur tak jauh. Saya mengajar di Tengkera. Kali pertama jumpa dia datang, ada orang tolak dia pakai wheelchair. Isteri tolak, isteri tua ni tolak. Tak ada orang tolong sambut. Dia datang kat depan. Dia minta izin ustaz, minta izin duduk kat sebelah ustaz boleh? Saya kata luar biasa, tak pernah ada orang datang minta dia duduk kat sebelah aku mengajar. Dia duduk kat sebelah tak apa. Bila dia duduk, saya mengajar, dia duduk kat sebelah, saya duduk toleh-toleh tengok dia duduk mencatat. Dan bila saya tengok dia catat tulis Jawi, saya seronok. Time dia orang jemput saya makan, saya kata panggil sekejap Pak Haji yang duduk depan tadi, saya nak sembang dengan dia sekejap. Oh, dia kata tu Datuk Majid ustaz. Oh, tak apalah, panggil dia. Tak tanya apa khabar tu, tanya berapa umur. Saya tanya dia satu soalan. Boleh baca Quran lagi? Dia kata alhamdulillah, dia kata boleh ustaz. Saya tanya dia baca Quran setahun berapa kali khatam? Dan amat terkejut bila dia beritahu umur 96 tahun dia khatam Al-Quran sebulan sekali. Kita hari ni umur 30 tahun, 40 tahun tak boleh khatam setahun sekali pun susah. Dia 96 tahun khatam Al-Quran sebulan sekali. Saya kata mata terang. Dia kata alhamdulillah, saya pakai spek, tapi bila baca Quran saya tak pakai spek. Dia kata saya nampak ayat Quran tu macam ada lampu lah, dia kata. So nampak tak kurang sikit pun sampai ke hari ni. Memang di antara benda yang dia tak pernah tinggal itu baca Quran. Saya kata Allahu Akbar. Besarnya nikmat mata Allah bagi dekat dia. Bayangkan satu huruf digandakan dengan 10 kebaikan. Bismillah saja berapa huruf ada bismillah? 19. Bayangkan tengok 190 kebaikan hanya dengan membaca bismillah. Belum baca surah lagi. Kebaikan yang dia boleh dapat daripada Al-Quran hanya melalui nikmat mata. Ruginya orang yang tak gunakan, manfaatkan nikmat mata tu betul-betul. Baik, ada lagi. Melihat jalan ke masjid, Allahu Akbar, ruginya. Siapa yang kakinya kuat, ada kudrat, mata celek, tapi dia gunakan untuk apa? Balik ke Penang, naik kereta daripada Melaka, mau naik pukul 5 petang, tolak. Sebab nak sampai dekat Penang pukul 10 malam paling lewat. Pasal apa nak sampai 10 malam? Kita masuk dalam Penang sana, kita pergi Masjid Kapitan. Buat apa pergi Masjid Kapitan ustaz? Nak pergi solat tahiyatul masjid? Bukan. Habis nak pergi buat apa? Depan masjid ada satu kedai nasi kandar beratur. Nampak? Daripada Melaka ni naik kereta pergi sampai Penang nak makan nasi kandar beratur. Allahu Akbar, naik jambatan pergi beratur 1 kilometer nak dapat sepinggan nasi. Beratur tunggu 1 jam beratur lenguh pinggan-pinggan, tapi tak apa demi nasi kandar punya pasal. Okey, ni jalan Melaka pergi. Baik, pergi pula ke Bukit Cina. Satu malam dia orang kata asam pedas paling power. Nama dia asam pedas power Bukit Cina. Pergi. Ya Allahu Akbar, memang power, sungguh power menunggu. Pergi pukul 9, pukul 10 belum tentu dapat makan. Dah ambil ikan order, tunggulah, dia pun datang makan. Satu meja dengan saya, orang KL. Daripada mana bang? Daripada KL. Ada khusus kat sini ke? Dia kata tak. Habis saja dia kata datang makan asam pedas, tu balik semula ke KL. Saya kata KL memang makan asam pedas, balik semula ke KL. Allahu Akbar. Nampak? Bagaimana kita gunakan nikmat. Dia bukan nak kata salah, tak salah, tapi orang sanggup bersusah payah untuk benda tu, tapi tak ramai. Sebab tu kita kata, walaupun dia kata gunung mana dah hadap, Ledang dah ustaz, Angsi dah, Datuk dah, Bukit Beruang mingguan ustaz, Kinabalu 3 kali. Okey, Gunung Kinabalu naik 3 kali. Baik, ceritanya Masjid Al-Azim berapa kali dah naik, Masjid Bukit Piatu, Masjid Bukit Bau. Banyak mana masjid dan surau yang kita sampai, majlis ilmu yang kita sampai, walaupun tempat dia tak tinggi pun. Untung dulunya rumah ngaji ni duduk dekat Kaizen. Berapa tingkat 3 tingkat nak naik tingkat atas tu. Ya Allah Akbar. Naik tengok makcik kita dah jalan dah macam penguin dah. Naik 1 tingkat berhenti dulu rehat. Sekejap ustaz semput. Tu naik balik pula. Allahu Akbar. Ni sekarang ni tak payah naik tingkat-tingkat, masuk terus. Masuk terus saja. Tapi tu ada orang bersusah payah naik tangga supermarket, tapi tak semestinya dia boleh pergi masjid. Sebab itu Allah jadikan untuk masjid sahaja
satu ganjaran yang amat besar kalau kita mampu gunakan mata untuk pandang, tengok kaki langkah nak pergi ke masjid ni. Apa kita dapat? Saya tak ambil yang lain, kita sebut lau ya'lamun nas ma fil atamati. Kalau manusia tahu apa yang ada pada kegelapan. Orang bila dia berjalan dalam kegelapan ni, dia kena guna mata terang. Sebab dia berjalan dalam gelap. Sama ada dia nak bawa torchlight ataupun dia nak kena mata dia kena perhati sungguh-sungguh. Pergi kawasan Shah Alam ni, Bangi, banyak kawasan orang Melayu pencen, dia tinggal kat Shah Alam. Majlis ilmunya hidup, masjid suraunya, subuhnya penuh, ramai orang. Zaman geng pencen pengarah duduk kat sana, pencen ketua jabatan duduk kat sana, pencen pensyarah duduk kat sana. Jadi orang-orang yang educated, orang yang profesional ramai duduk sebelah sana. Jadi orang pencen walaupun perempuan, tapi dia orang yang hebat. Apa dia buat? Dia pakai telekung siap-siap daripada rumah. Dia pakai telekung, kemudian dia beli satu benda. Apa dia benda? Dia macam rollerblade tu. Dia berdiri duduk kat atas tu, ada lampu-lampu tu. Buka pintu pagar rumah ni, dia duduk berdiri je, jalan bawa pergi masjid. Bayangkan tengok kalau pakai kain telekung, pukul 5 pagi kita nampak dia jalan sebelah pokok. Lari orang kata ingatkan tu. Tapi gitu. Maksudnya dia gunakan nikmat Allah bagi ni untuk jalan ke masjid. Apa seorang tu dapat kalau dia berjalan pergi ke masjid? Nabi SAW sebutlah hadis yang sahih, basyiru al-masya'in. Sampaikan kabar gembira. Siapa suruh sampaikan kabar gembira ni? Nabi SAW pergi cerita dekat orang hak pakai mata, pakai kaki dia ni hak pergi ke masjid. Dengan cara menggunakan kudrat dia, mata dan kaki dia. Binurin tamin, dengan satu cahaya yang paling sempurna Allah akan bagi dekat dia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan pada waktu gelap gelita pergi ke masjid dengan satu cahaya yang paling sempurna Allah nak bagi dekat dia ketika dia pergi ke masjid. Apa dia? Dia panggil al-atamah, orang yang berjalan dalam kegelapan untuk pergi ke masjid. Dalam hadis yang lain menyebut lau ya'lamun nas ma fil atamati, kalau kamu tahu apa yang ada pada al-atamah berjalan dalam gelap untuk pergi ke masjid ni, la atauhu walau kana habwan, kamu sanggup berjalan dalam gelap walaupun dalam keadaan merangkak pun kamu sanggup keluar untuk pergi kat situ kalau tahu. Tapi masalahnya kita tak nampak. Sebab tu kalau siapa yang gunakan betul-betul berjalan nak melihat ke masjid, masya-Allah, seronok. Kita hari ni sebab kita ada rasa, ada kudrat lagi, mungkin tak rasa nikmat ni. Bila nak rasa ni? Bila dah tak ada. Saya mengajar di Kelebang, ada seorang cikgu besar pencen, banyak tahun dah dia duduk ikut kuliah saya. Satu kali ni saya keluar habis mengajar kat masjid ni, saya tengok dia berjalan pakai tongkat. Saya kata, cikgu, apa khabar? Dia kata, macam ni lah ustaz, dah pakai tongkat. Tanya kenapa pakai tongkat? Dia kata lutut, bawa operate lutut. Bila dia cakap dia operate lutut, saya pun gatal mulut pula pergi tanya, cikgu solat macam mana? Bila saya tanya solat tu, dia menangis macam budak-budak. Saya kata, minta maaf cikgu, saya salah tanya soalan ke? Dia kata, tak ustaz, tak salah, tapi saya sedih ustaz. Sedih kenapa makcik, cikgu? Dia kata, sedih ustaz, baru saya tahu rupanya sujud itu satu nikmat. Sujud tu dia kata satu nikmat. Dia kata sebelum ni saya tak tahu apa makna nikmat bagi orang yang boleh bersujud. Sekarang Allah dah tarik balik dekat saya nikmat tu tadi. Apa berlaku dekat saya? Bila saya solat, saya kena solat kat atas kursi. Saya tak boleh sujud macam orang lain sujud. Bila saya duduk sujud di awang-awangan, baru saya tahu rupa-rupanya dapat sujud kepala dekat tempat sujud tu adalah satu nikmat. Bila nak asal ni? Bila dah tak boleh buat. Tanya tak percaya orang-orang yang hari ni dah solat kat atas kursi. Sampaikan seorang sahabat kami jari putus, aksiden jari. Dia nangis, dia tengok jari, dia tanya kenapa menangis. Dia kata jari yang untuk dia angkat tasyahud ni dah tak boleh lagi nak angkat. Waktu tu baru kita tahu. Waktu kita kata kenang balik, kita nak gunakan mata untuk Quran, nak gunakan mata untuk ke masjid, nak gunakan mata ni untuk datang menuntut ilmu. Berapa ramai orang yang Allah uji mereka dengan masalah mata, masalah telinga, akhirnya mereka tak dapat berada kat dalam majlis ilmu sebagaimana kita pada hari ini. Maka kenang balik nikmat tu tadi. Maka itu di antara nikmat-nikmat ukhrawi. Adapun nikmat duniawi, kita nak bekerja, kita nak ada kilang, kita ada anak isteri, kita ada nak hindarkan diri daripada perkara yang memudaratkan, maka semuanya menggunakan mata. Banyak manfaat baik dunia bahkan juga akhirat. Tapi
kita nak lebihkan mata kita ni untuk perkara-perkara akhirat, supaya besok di akhirat ni mata kita akan menjadi saksi atas kebaikan yang telah pun kita gunakan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Baik, insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang, sambungan pada bab anggota yang 7, bab mata ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Ada apa soalan ke nak tanya sebelum kita tutup? Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Ya, sila. Dia kiasan ke ataupun berjalan betul? Macam mana? Kan ada orang kata kalau naik motor mana? Okey. Baik. Okey, macam mana ustaz kata tadi, hadis tu baca, ustaz kata orang yang berjalan kaki. Tapi macam hari ni ustaz agak tak relevan lah. Saya tinggal dekat Taman Bunga Raya. Saya nak pergi kuliah dekat Masjid Al-Azim. So maknanya kalau saya jalan kaki, saya mau keluar daripada rumah pukul 4 pagi. Baru saya sampai ngam-ngam subuh. Okey, baik. So takkanlah kami yang naik kenderaan ni alalang dah ada kereta, ada motor, takkan tak boleh naik. Kalau dah naik, macam mana kiraannya? Okey, adakah dikira putaran roda dia ke bagaimana? Wallahu alam, saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Tapi Allah yang memberikan pahala, sudah pasti Allah tahu macam mana cara nak mengaturkan. Termasuk kenderaan. Saya berdalilkan dengan hadis kisah orang yang syahid ataupun orang yang berjuang di jalan Allah. Macam mana kiraan orang yang pergi berjuang di jalan Allah ni? Adakah kiraan dia ketika dia masuk satu peperangan, dua peperangan, tiga peperangan? Tak. Sehingga dikira pahala bagi orang yang berjuang di jalan Allah ni adalah pada setiap debu, pada hentakan kuda dia masuk berperang, kaki kuda hentak ke atas tanah, keluar debu. Maka debu yang keluar tadi dikira pahala berdasarkan debu-debu. Setiap satu debu bagi dia pahala. Bayangkan tengok, kalau kita naik kereta, tekan minyak banyak sikit, biar bagi tayar tu spin. Okey, supaya keluar banyak debu. Ataupun buatlah apa-apa pun, apa saja yang ada kaitan dengan, tetap akan diberikan pahala. Tapi dalam hadis yang lain dia menyebut, setiap langkah kaki dia, kaki kanan angkat darjat, kaki kiri hapuskan dosa. Kaki kanan angkat darjat, kaki kiri hapuskan dosa. Selain pada waktu tu, ulat, batu, pokok, semua makhluk yang lain yang menyaksikan perjalanan dia akan menjadi saksi bagi dia di akhirat kelak. Sebab itu nikmati perjalanan kita waktu pergi ke majlis ilmu, waktu pergi ke masjid dengan santai-santai. Jangan gopoh-gopoh. Tengok sepeda tu. Saya berkenalan dengan seorang sahabat yang sampai ke hari ni jadi sahabat yang setia sungguh. Mana-mana tempat saya pergi pun dia akan ikut untuk kuliah malam dan kuliah pagi subuh. Saya berkenalan dengan dia sebab race kereta nak pergi masjid. Saya turun daripada IPK sana sampai kat traffic light sempat tu. Saya tengok ada seorang pakai kereta Honda Civic, cermin gelap di sebelah saya. Saya kata dia ni macam nak race, tengok kereta rangi semacamnya. Saya pun cermin, kita pakai tinted. Dia pun tak nampak saya pun tak nampak dia. Lampu hijau saya dengan dia pekat lawan tekan. Mula dia pergi depan dulu, saya kejar kat belakang, benda saya potong dia pula, kejar pula sampai dekat batu berendam. Lampu merah pula. Lampu merah, lampu hijau saya tekan, saya terus berdesuk pergi depan. Saya pun kena masuk masjid, tiba-tiba tengok dia datang masuk masjid. Saya kata, sudah. Kali orang nak datang masjid, saya dah ingat budak-budak mak rempit mana ke kita lawan race. Berhenti-berhenti tengok ustaz, Masya Allah, saya tak sangka ustaz. Dia kata, dahsyat, dia kata ustaz, saya race dengan ustaz. Kesnya tertipu-tipu, dua orang rasa malu sebab race nak pergi masjid. Tapi sebenarnya di sana ada larangan. Siapa pun pergi ke masjid, jangan pergi, balik tak apa, jangan pergi dalam keadaan gopoh. Berlari ke, berdesuk ke, jangan. Berjalanlah dalam keadaan tenang. Maka kata Nabi SAW, alaikum bil wiqar was sakinah. Hendaklah kalian, siapa pun yang nak berjalan pergi ke masjid, jalanlah dengan tenang dan perlahan-lahan. Sebab dia telah pun membina connection dia dengan Allah. Waktu tu dah pun berlaku. Bila tuan-tuan dah niat nak pergi masjid, lettering tu, connection tadi tu dah bercantum. Maksudnya seumpama orang, masjid panggil, muazzin panggil, hayya ala salah, hayya ala falah. Kita pun nak pergi masjid. Waktu nak pergi tu seumpama orang yang berada di dalam balai rong seri untuk diberikan anugerah. Dipanggil pada kita, okey Haji Mahmud, dipersilakan. Kita bangun, kita berlari ke pergi ambil anugerah tak? Bangun, tunduk kepala, pusing kanan, jalan 3 langkah, tunduk lagi, pusing pula ke depan, jalan lagi 3 langkah, berhenti, jalan lagi, perlahan-perlahan barulah ambil anugerah. Kalau depan raja pun tak boleh jalankan lut, ini kan pula kamu yang nak bertemu Allah. Maka masuk ke masjid dalam keadaan yang perlahan. Walaupun orang dah start solat, jangan berlari. Larangan, bahkan hukumnya adalah makruh.
Kata Al-Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, maka dia kata bid'ah pertama yang berlaku di Madinah. Apakah bid'ah pertama yang berlaku di Madinah? Iaitu orang mula berlari-lari pergi ke masjid. Itu di antara bid'ah yang terawal berlaku di bumi Madinah, iaitu orang berlari semata-mata kerana nak kejar, nak masuk ke Raudah, nak duduk kat depan. Sedangkan kami di zaman Nabi SAW, kami tidak berlari, melainkan semuanya datang dalam keadaan berjalan, dalam keadaan yang tenang. Baik, okey. Ada soalan lain? Tadi siapa dia nak tanya tadi soalan kat belakang? Tak ada lah. Ke soalan yang sama? Ada tak ada? Okey, tak ada tak apa. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.